Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini untuk kita menyambung bacaan kita kepada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan yang kita gunakan ialah kitab ringkasan kepada Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi kita berada pada bab tawakal, yang mana pada bulan Mac yang lalu kita membincangkan bab tawakal dan kita telah selesai membacakan semua ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menghuraikan bab ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung huraian kita berkaitan bab tawakal dengan kita akan membaca pula hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab tawakal. Dan insya-Allah dalam bab ini hanya ada 3 hadis sahaja. Jadi jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan cuba selesaikanlah bab ini pada malam ini juga. Jadi hadis yang pertama yang dibawakan oleh pengarang kitab ini yang meringkaskan kitab Riyadhus Shalihin ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku, dibentangkan kepadaku umat-umat manusia. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait, aku melihat ada seorang nabi yang bersama mereka sekumpulan kecil manusia sahaja. Masih dibentangkan kepada Nabi SAW tentang apa yang akan berlaku, yang mana ada nabi, seorang nabi datang dengan sedikit sahaja umat dia, pengikutnya yang sedikit. Jadi bagaimana dibentangkan ini? Adakah melalui mimpi atau bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi dalam pembentangan ini Nabi SAW melihat ada seorang nabi yang bersama dengan sekelompok kecil manusia, sedikit sahaja pengikutnya. Dalam terjemahannya di sini disebutkan kurang daripada 10 orang. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan aku lihat juga seorang nabi yang bersamanya seorang 2 manusia. Wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan bersamanya seorang atau 2 orang manusia. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat ada nabi yang tidak ada seorang pun bersama dengannya. Maksudnya Nabi SAW nampak ada juga nabi yang tidak ada pengikut. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis ini, kita akan lihat bagaimana para nabi dahulu ada yang tidak ada pengikut. Kalaulah pada hari ini manusia menilai kebenaran dengan ramainya follower atau ramainya pengikut,
maka sudah pastilah Nabi yang tidak ada pengikut ini akan dikatakan orang yang sesat sebab tak ada pengikut. Tetapi kebenaran itu tidaklah terletak pada ramai atau sedikitnya pengikut. Nabi SAW sebut, Bada'al Islamu ghariban. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Nabi SAW pernah sebut, Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Fatuba lil ghuraba. Maka berjayalah orang-orang yang asing. Bukan maksud hadis ini bahawa orang yang berjaya tu mesti sentiasa dia berbeza dengan majoriti. Tidak. Sebab dalam riwayat yang lain, Nabi SAW suruh kita berpegang dengan kelompok yang besar. Jadi menunjukkan bahawa minoriti atau majoriti bukanlah penentu, parameter benar atau tidak sesuatu perkara. Kalaulah seseorang itu bercakap dengan perkara yang menepati Al-Quran dan As-Sunnah dan Alhamdulillah pengikutnya ramai, maka benarlah dia. Tak boleh ada orang kata, tapi Nabi kata Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Kau ramai pengikut maka kau salah. Tak, bukan macam tu. Dan bukan juga seseorang yang boleh berhujah bahawa dia berada di jalan kebenaran sebab ramai pengikut dia. Tidak juga. Sebab ada Nabi yang tidak ada pengikut. Kemudian iz rufi'a li sawadun azimun. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepadaku sawadun azim, satu kelompok manusia yang sangat ramai. Fazanantu annahum ummati. Jadi kata Nabi SAW, aku pun rasa, kelompok yang ramai ni mungkin dia adalah umat aku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, dikatakan kepada Nabi SAW, hadza Musa wa qaumuhu. Ini Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ramai pengikut dia. Walakin unzur ilal ufuq. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, tapi sekarang pergi tengok dekat bahagian yang lain. Fanazartu fa iza sawadun azim. Kata Nabi SAW, aku pun pergi tengok dan aku dapati ada kelompok manusia yang sangat ramai. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar. Pergi pula tengok kat bahagian yang lain. Fa iza sawadun azimun. Maka aku nampak di situ juga ada kelompok yang sangat ramai. Faqila li, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, hadhihi ummatuk. Inilah dia umat kamu. Inilah dia umat kamu. Wa ma'ahum sab'una alfan. Dan bersamanya 70,000 orang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka dalam umat Nabi SAW yang sangat ramai ini ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, 70,000 orang ni ramai ke tidak? Sedikit sebenarnya, kan? Memanglah kalau kita ramai, tapi kalau kita lihat dalam konteks keseluruhan umat Nabi Muhammad SAW, 70,000 orang ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi orang 70,000 orang ini yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka pastilah 70,000 orang ini adalah kelompok yang sangat istimewa sebab dia masuk syurga tanpa hisab. Kita tahu ada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, antaranya orang mati syahid dan semisalnya. Tapi 70 kelompok ni, Nabi SAW dalam hadis ni akan ceritakan pada kita siapa mereka. Mereka masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahadha,
lepas Nabi SAW sebut tentang 70,000 ni, Nabi SAW pun tidaklah pula menceritakan siapa 70,000 orang tu. Jadi para sahabat pun tertanya-tanyalah. Baginda SAW lepas sebut tentang 70,000 itu, fanahadha summa nahadha fadakhala manzilah. Nabi SAW beredar, kemudian Nabi SAW terus masuk ke dalam rumah baginda. Jadi antara hikmah teknik pengajaran Nabi SAW dalam beberapa situasi, antaranya Nabi SAW tinggalkan kejap untuk orang tertanya-tanya. Orang akan berbincang, siapa 70,000 orang ni? Itu kan sebahagian guru dia akan buat macam tu. Dia akan timbulkan persoalan supaya pelajar-pelajar dia berbincang, supaya mereka gunakanlah fikiran mereka untuk cuba cari jawapan. Boleh je Nabi SAW terus bagi tahu jawapan 70,000, tapi ditangguhkan. Jadi bila macam tu, bila Nabi SAW masuk ke dalam rumah, fakhadhan nasu fi ulaika allazina yadkhulunal jannata bighairi hisab, maka para sahabat, orang ramai pun mulalah berbincang-bincang, siapa 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab ini, wala azab, dan tidak dia azab ini. Faqala ba'duhum, jadi para sahabat pun mula berbincang, memberikan pandangan mereka. Maka sebahagian sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat pertama, ada sahabat kata boleh jadi mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Wa qala ba'duhum, sebahagian yang lain pula berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Boleh jadi orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab ini dan tak ada azab ini ialah mereka yang lahir dalam keadaan Islam, walam yusyriku billah, dan mereka tak pernah syirikkan Allah. Macam orang-orang yang lahir Islam, mak ayah di Islam, jadi dia tak pernah mensyirikkan Allah, tak pernah sembah berhala, sebab agama dia memang Islam, dilahirkan daripada keluarga Islam. Wa zakaru asya', lalu mereka pun sebutlah beberapa pendapat yang lain, cadangan yang lain, siapa 70,000 orang tersebut. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar jumpa dengan mereka. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, mal ladzi takhuduna fi, apa dia yang kamu semua bincang-bincangkan ni? Fa akhbaru, lalu para sahabat pun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka bincangkan. Jadi mereka bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, mereka bincang tentang 70,000 orang yang masuk syurga ni, siapa mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas para sahabat bagi tahu apa pandangan mereka, pendapat mereka, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, humul ladzina la yarqun, mereka ini ialah orang-orang yang tidak menjampi. Tidak menjampi. Tahu jampi? Ruqyah. Kalau dalam bahasa Arab kita ruqyah lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu jampi. Jadi timbul persoalan. Rugilah siapa yang menjampi ni. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz, orang datang minta ustaz jampi sikit. Rugi kita, tak dapat masuk syurga tanpa hisab. Dah lepas ni orang minta tak nak jampi dah. Jadi ini kemusykilan pertama lah pada hadis ini. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun, dan mereka tidak menjampi dan tidak meminta dijampi. Jadi ada dua kelompok, satu yang tak menjampi, yang kedua yastarqun, tidak meminta dijampi. Tak meminta dijampi ni maksud orang yang dia sakit ke apa, dia minta orang lain jampi kat dia. Wala yatatayyarun, dan mereka ini, tatayyur ini kita boleh terjemahkan dia sebagai orang yang tidak percaya kepada sial-sial ni. Maksudnya kan kalau dalam masyarakat kita kadang-kadang ada sebahagian orang dia percaya, contoh kalau nak keluar rumah tiba-tiba ada biawak melintas, tu petanda, macam petanda tak baik. Itu benda-benda tatayur itulah. Nanti kita lihat insya-Allah apa definisi tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka ini tawakal kepada Tuhan mereka.
Jadi bila para sahabat dengar huraian Nabi SAW tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, faqama Ukashah bin Mihsan. Lalu Ukashah bin Mihsan ini dia pun bangun. Dia kata faqala ud'ullah. Dia kata kat Nabi SAW, mintalah ke Allah, doalah ke Allah, ayyaj'alani minhum. Mintalah ke Allah supaya jadikan aku sebahagian daripada mereka. Ukashah minta Nabi doakan supaya Ukashah termasuk di kalangan 70,000 orang tadi. Lalu kata Nabi SAW, faqala anta minhum. Kata Nabi SAW, engkau sebahagian daripada mereka. Nabi doakan Ukashah dan Nabi jelaskan engkau sebahagian daripada mereka. Jadi para sahabat yang lain bila tengok Ukashah dapat doa daripada Nabi, mestilah mereka nak juga. Summa qama rajulun akhar. Lalu seorang lelaki sahabat lain pun bangun. Lalu berkata, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Rasulullah, tolonglah doakan pada Allah supaya aku pun termasuk di kalangan mereka. Tapi kali ini Nabi SAW tak nak. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Ukashah dah mendahului kamu. Sebab kalau macam tu nanti lepas ni semua sahabat minta kat Nabi, mintalah bagi aku daripada 70,000 tu. Jadi Ukashah dia mendahului. Jadi daripada perbuatan Ukashah ni kita dapat lihat bagaimana berlumba-lumba lah untuk dapatkan kebaikan. Jangan bertangguh. Tengok Ukashah dia terus bangun, minta Nabi doa, dia dapat doa tersebut. Orang yang kedua tak dapat, Nabi tak nak doakan perkara tersebut. Jadi kita dah lihat hadis ini. Jadi kita nak lihat apakah huraian ulama kepada hadis ni. Hadis ni menimbulkan kemusykilan kepada kita sebab kita tahu bahawa menjampi adalah dibenarkan dalam syarak. Nabi SAW pun pernah menjampi. Para sahabat pernah menjampi. Nabi SAW sendiri pernah dijampi ketika sakit. Dan dalam teks hadis yang lain, macam yang dalam hadis ni dia, sebab teks hadis ni kadang-kadang dalam riwayat Muslim macam ni, Bukhari macam ni ada yang ada lafaz yang ada dalam Bukhari tak ada dalam Muslim, ada yang dalam riwayat Muslim tak ada dalam Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan iaitu wala yaktawun. 70,000 orang ni termasuk dia selain daripada yang tadi yang tak menjampi, tak minta dijampi, tak percaya pada sial-sial tu, antaranya lagi ialah mereka tak wala yaktawun. Yaktawun ni maksudnya kalau zaman dulu berubat dengan besi panas untuk hilangkan kesakitan dan semisalnya. Jadi kita akan lihat nanti apa huraian ulama tentang perkara ni. Jadi kita lihat dalam hadis ni Nabi SAW di penghujungnya Nabi SAW terangkan tentang sifat semua orang ni, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi adakah hadis ni menunjukkan bahawa menjampi-jampi itu dilarang? Maka dalam kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, kita tak boleh membuat satu keputusan hanya berdasarkan satu hadis. Itu satu perkara yang bahaya. Sebab kalau kita ambil hadis ni saja, maka kita akan buat kata bahawa jampi-jampi tak boleh lah. Tak digalakkan lah. Kita, kalau tak kata haram pun kita kata tak digalakkan. Sebab nanti tak dapat masuk syurga tanpa hisab. Jadi adakah menjampi itu dilarang secara mutlak dalam Islam? Jawapannya tidak. Bahkan menjampi, jika seseorang tu pandai menjampi dan jampinya tidak mengandungi syirik, maka digalakkan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu kata, ladagat rajulan minna aqrabun. Ada salah seorang daripada kami, dia telah disengat oleh aqrab, kalajengking. Wa nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu kata Jabir, kami tengah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, lalu seorang sahabat tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, arqi. Dia kata, ya Rasulullah, aku pandai jampi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum, siapa sahaja di kalangan kamu yang mampu ayyanfa'a akhahu, yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, lakukanlah. Jadi dalam konteks hadis ni, sahabat tadi bila ada orang mengadu yang dia kena sengat dengan kalajengking,
Jadi sahabat ni kata, aku pandai jampi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW terus kata, siapa yang pandai nak buat sesuatu, buat benda yang baik pada saudara, dia buatlah. Maksudnya, falyaf'al. Nabi kata, lakukanlah. Nabi suruh. Nabi SAW suruh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa sesiapa yang pandai menjampi, digalakkan. Tuan-tuan, pada zaman sekarang, sebahagian ulama' menyatakan bahawa bidang ruqyah ni, kalau mana-mana ilmuwan, orang-orang yang memang tahu cara ruqyah, dibuatlah supaya orang tak pergi jumpa bomoh-bomoh yang syirik tu. Sebab kalau para ustaz tak buat ruqyah, orang pergi cari bomoh-bomoh siam tu yang merepek-repek tu. Sebab kita tak nak bantu mereka. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan manusia daripada buat benda-benda syirik, pergi jumpa bomoh, pergi jumpa ahli sihir, pergi pakai tangkal, pergi puja sana sini, kita bantu mereka dengan cara meruqyah. Kalau doktor, dia bantu dengan cara perubatan dia. Dan kita bukan doktor, takkanlah kita pula nak bagi tahu ambil ubat tu, ambil ubat ni. Kita mampu, kita ruqyah. Jadi ia perkara yang digalakkan. Ada beberapa hadis yang berkaitan jampi atau ruqyah ini. Pertama, hadis daripada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Daripada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa Nabi SAW pernah sebut, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi. Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW pernah sebut jampi, tamaim dan tiwalah, tangkal-tangkal, tiwalah adalah syirik. Lalu isteri dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau cakap macam tu? Dia kata, sesungguhnya mata aku yang ada masalah sikit. Lalu aku pernah berjumpa dengan seorang Yahudi, lalu dia menjampi aku. Bila dia jampi aku, mata aku jadi okey. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud lepas dengar isteri dia cakap macam tu, innama zaka amalu syaitan. Itu semua kerja syaitan. Kana yanhusuha biyadihi. Itu semua kerja syaitan, yang mana dia usik dengan tangan dia. Apabila bomoh itu menjampinya, maka syaitan tu berhenti. Abdullah bin Mas'ud kata ke isteri dia, kau tahu tak mata kau tu sakit tu sebab syaitan punya kerja lah. Bila bomoh yang buat syirik jampi, maka dia stop. Sebab dia nak manusia syirik. Itu kerja-kerja syaitan. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata, takkanlah salah bomoh tu, saya pergi jumpa dia sembuh. Ujian Allah untuk kita. Sebab syaitan dia nak menyesatkan kita dengan pelbagai cara. Nak suruh terus sembah berhala tak jadi. Nak suruh jumpa bomoh tanpa sebab, mana ada orang jumpa bomoh tanpa sebab. Kadang-kadang nak kena bayar lagi. Jadi bagi sakit. Bagi sakit orang yang tak kuat tauhid dia, yang lemah tawakal dia. Mungkin dia dah pergi jumpa doktor semua. Boleh jadi juga dia dah ruqyah dengan ustaz-ustaz, baca ayat Quran semua, pun tak sembuh. Jadi orang macam ni dia putus asa. Dengan rahmat Allah, dia pergi jumpa bomoh. Bomoh yang saya maksudkan ni bukanlah orang yang perubatan tradisional yang guna, orang kata macam herba-herba, perubatan-perubatan tradisional ni, bukan yang macam tu. Tapi bomoh yang maksud saya ni, kita boleh guna istilah ahli sihir lah. Yang dia minta bantuan dengan jin, dia puja itu, puja ini. Dan benda ni mudah. Benda ni para ulama' ada dah bagi garis panduan dah. Apa petanda-petanda orang ni terlibat dengan perkara-perkara yang terlarang ni, dengan jampi-jampi syirik ni, dengan ahli sihir misalnya. Antara perkara tips yang mereka selalu bagi, antara yang saya baca lah, para ulama' yang terlibat dalam ruqyah ni, dia kata nak kenal ciri-ciri bomoh ni yang terlibat dengan benda-benda sihir ni, dia selalu tanya kat pesakit dia, nama mak siapa? Nama mak. Lepas tu minta gambar. Sebab bila mereka nak lakukan sihir ataupun mereka nak minta bantuan daripada jin-jin dan semisalnya, mesti ada maklumat tentang orang ni. Itulah maklumat yang akan disampaikan kepada orang kata kawan dia tu, yang akan bantu dia, jin-jin syaitan yang bantu dia.
Sebab kalau kita logik kita fikir, nak ruqyah, kenapa nak tahu nama mak orang? Kenapa nak gambar orang? Jadi itu petanda-petandanya lah. Ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi. Jadi bila macam tu, bila Abdullah bin Mas'ud dengar isteri dia cakap macam tu, dia pun kata itu syaitan punya kerja. Bila bomoh rawat kau, dia berhenti ganggu kau. Dia kata, cukup untuk engkau. Dia kata kat isteri dia, innama kana yakfiki, cukuplah untuk engkau baca antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW baca, azhibil ba'sa rabban nas. Nabi SAW baca, azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Panjang jampi ni kan, tapi ada jampi-jampi Nabi SAW yang lagi pendek. Azhibil ba'sa rabban nas. Apa maksud dia? Hapuskanlah kesusahan wahai Tuhan kepada manusia. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau adalah maha penyembuh. Tiada penyembuh melainkan sembuhanmu, yang tidak akan meninggalkan sebarang penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tegur isteri dia. Isteri dia mengadu, isteri dia kata mata sakit, jumpa bomoh Yahudi, bomoh tu jampi, sembuh. Jadi Abdullah bin Mas'ud tegur, kata tak boleh perkara tersebut, dan dia ajar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Auf bin Malik, dia kata, kami di zaman jahiliyah, kunna narki fil jahiliyah, kami di zaman jahiliyah dulu, sebelum masuk Islam dulu, kami menjampi. Maksudnya amalan menjampi ni memang ada lah di zaman, bukan orang Islam je, sebelum Islam pun dah ada. Fakulna, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi zalik. Lalu para sahabat ni kata, wahai Rasulullah, kami zaman jahiliyah dulu, kami memang menjampi, amalan menjampi. Jampi ni maksud kami baca sesuatu bila dia sakit dan semisalnya. Jadi apa pandangan kamu tentang perkara ini? Jadi hadis ini Nabi SAW sebut, Nabi jawab, i'ridu alayya ruqakum, bentangkan kepada aku jampi-jampi kamu. Maksudnya Nabi SAW minta para sahabat, tunjukkan aku jampi apa yang kamu baca. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tak ada masalah dengan jampi selagi mana tidak mengandungi kesyirikan. Maksudnya selagi mana jampi-jampi yang dibaca tu tak ada syirik, bolehlah. Jadi hadis yang kedua ni merupakan satu garis panduan menunjukkan bahawa amalan jampi dibenarkan dengan syarat jampi yang dibaca itu tidak ada syirik. Okey. Kemudian hadis yang ketiga yang kita baca tadi, yang tentang orang yang kena sengat, lalu sahabat kata dia pandai jampi, Nabi kata siapa yang pandai buat. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, dia seorang ulama hadis bermazhab Syafi'i, dia kata ulama telah bersepakat dibenarkan jampi-jampi apabila, dia kata, ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathatin syurut, apabila berkumpulnya 3 syarat, apabila adanya 3 syarat ini. Pertama, ia adalah dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Kalamullah ni maksudnya Al-Quran, atau nama-namanya, atau sifat-sifatnya. Maksudnya kita sebut nama-nama Allah, kita baca ayat Al-Quran. Bila jampi dengan ayat Al-Quran atau dengan nama Allah, kita tawassul dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asy-Syafi, kan, yang menyembuh, maka tak ada masalah. Yang kedua, jika ia bukan dengan ayat Al-Quran, bukan dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah, ia hendaklah dalam bahasa Arab atau bahasa yang difahami maksudnya. Sebab para sahabat tadi, kan dia kata dia jampi di zaman jahiliah. Itu Nabi kata selagi mana jampi tu tak syirik, okey, maksudnya boleh jampi dengan
bacaan yang selain daripada Al-Quran ataupun bacaan yang selain daripada diajar oleh Nabi SAW. Jadi mungkin orang-orang tua kita dulu ada bacaan-bacaan dia yang tidak mengandungi syirik. Boleh, tak ada masalah. Mungkin bacaan dia tu meminta pada Allah tapi bukanlah daripada ayat Al-Quran, bukanlah daripada hadis Nabi, cuma bacaan mereka sendiri. Cuma saya tak ada contoh bacaan tersebut. Orang yang biasalah ruqyah mungkin tahu. Tetapi dengan syarat, hendaklah dengan bahasa yang difahami, bima yu'rafu ma'nahu, yang difahami maksud dia. Jadi kalau ayat Al-Quran memang boleh, nama Allah boleh, sifat Allah boleh. Kalau selain daripada itu mesti benda yang difahami maksud dia. Sebab kalau orang jampi dengan bahasa yang tak difahami, macam mana kita nak tahu jampi tu syirik ke tidak? Ini yang penting. Kita kadang-kadang kita jumpa perawat dan semisalnya, dia jampi, kita kata ni ayat Quran ke bukan, doa Nabi ajar ke bukan. Jadi kita apa benda yang awak baca, dia kata ni tok guru saya ajar dulu. Tak masalah kalau tak ada syirik. Tapi biasa mereka baca kuat ke perlahan? Perlahan kan? Kita tak dengar pun apa yang perawat tu baca, bunyi bisik-bisik je. Jadi sepatutnya sebagai langkah berjaga-jaga mengelakkan kita daripada kena tipu dengan perawat, kita kena pastikan apa dia baca. Dan saya percaya kalau perawat tu memang perawat yang tak amalkan syirik, dia tak ada masalah nak share. Dia kata tadi saya baca surah ni, ayat ni, saya baca surah ni, ayat ni, doa ni, lepas tu ni jampi yang tok guru saya ajar, macam ni bacaan dia. Kalaulah apa yang dia baca tu tak bercanggah dengan syarak, mesti dia tak ada masalah nak kongsi dengan kita. Jadi kalau ada perawat yang dia baca perlahan-lahan, kita tak faham, atau dia baca kuat tapi kita tak faham apa dia baca, mungkin dalam bahasa Siam ke, atau bahasa-bahasa lain yang kita tak faham, jangan ambil rawatan daripada dia. Bukan kita tuduh dia syirik, tapi sebagai langkah berjaga-jaga. Sebab Nabi kata tak ada masalah dengan jampi selagi mana tak syirik. Masalahnya kalau dia jampi dengan bahasa kita tak faham, timbul problem kat kita nanti. Buat dia puja jin syaitan, masalah lain pula datang. Dan yang ketiga, hendaklah dia berkeyakinan bahawa jampi-jampi tersebut bukanlah dia yang memberi pengaruh untuk sembuh, sebaliknya Allah. Dan ini syarat ni terpakai juga untuk kita pergi hospital ke, jumpa doktor ke. Kita kena ingat, kita ikhtiar, kita usaha, tetapi yang memberi kesembuhan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Jadi kesimpulannya jampi-jampi itu boleh. Cuma masih lagi berbaki persoalan, tapi kenapa tadi Nabi SAW kata 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap ni mereka tak dijampi, mereka tak menjampi. Sebahagian ulama yang memeriksa, yang melakukan takhrij hadis, mengumpulkan riwayat, mereka menyatakan bahawa dalam riwayat Imam Al-Bukhari tidak ada lafaz tidak menjampi, yang hanya adalah lafaz tidak meminta dijampi. Sebab ada beza orang yang menjampi dengan meminta dijampi. Orang yang minta dijampi ni, kalau kita lihat sifat sebahagian manusia, dia pantang sakit sikit cari ustaz, pantang sakit sikit cari ustaz. Ustaz baca sikit ustaz, baca sikit air ni. Sedangkan jampi kita tahu bahawa kita mampu buat sendiri. Al-Fatihah dengan doa-doa yang Nabi SAW ajar. Jadi sebelum kita masuk lagi huraian ni, kita nak lihat contoh doa-doa atau jampi-jampi yang dibaca oleh Nabi SAW. Daripada Abdullah bin Abbas, dia kata Nabi SAW sebut, sesiapa yang menziarahi orang yang sakit, yang belum sampai ajalnya, tapi kita nampak orang tu mungkin dah nak dekat mati dan semisalnya, sakit tenat dan semisalnya, maksud kita ziarah orang sakit, lalu dia baca 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Baca 7 kali, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Aku memohon kepada Tuhan yang maha agung, Tuhan pemilik pentadbir arasy yang agung, ayyashfik. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfik. Baca 7 kali. Jadi kita kalau ada saudara mara kita, adik-beradik kita ke, keluarga kita yang sakit ke,
Tak perlulah kita nak cari ustaz, bukan salah, tapi saya kata yang terbaik kita sendiri yang menjampi. Sebab bila kita sendiri yang menjampi, kebergantungan kita pada Allah lebih kuat. Berbanding kita cari orang, kita akan macam terikat-terikat sikit dengan orang tu. Kita rasa macam, oh bila dia jampi, jadi. Jadi lebih baik kita yang jampi sendiri supaya kita direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah. Jadi kata Nabi SAW, bila seseorang tu dia lawat orang sakit, ziarah orang sakit, dia baca tadi doa 7 kali, As-sallallahu-al-azim rabbal arsyil azim ayyasyfi 7 kali, illa afahu Allahu min zalikal marad. Pasti Allah akan sembuhkan orang tadi. Jadi baca, kita ziarah orang sakit, kita baca bacaan tersebut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari, dia kata Nabi SAW meniup ke atas dirinya, anna Nabiyya SAW kana yanfusu ala nafsihi fil marad. Nabi SAW tiup. Waktu jampi kita tiup. Nabi SAW meniup ke atas dirinya dengan apa? Bil mu'awwidhat, dengan bacaan al-mu'awwidhat, surah 3 kul, iaitu surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Ketika mana falamma sakula, ketika baginda semakin teruk, maksudnya sakit baginda semakin tenat, kuntu anfisu alaihi bihinna. Kata Aisyah, aku pula yang anfis ni, aku yang meniup. Maksudnya Aisyah yang menjampi. Dia baca, lepas tu dia tiup dekat Nabi SAW. Wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Aku yang meniup dengan surah yang tadi, 3 kul tadi, dan aku menyapu badannya dengan tanganku untuk keberkatannya. Jadi menunjukkan dibenarkan jampi. Waktu Nabi dah sakit teruk, Aisyah yang jampikan Nabi SAW. Dan ada banyak lagi doa-doa atau jampi-jampi yang diajar oleh Nabi SAW. Antaranya daripada Abu Sa'id dalam Sahih Muslim, dia kata malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Kali ni malaikat Jibril yang pergi jampi Nabi. Anna Jibril atan Nabiyya SAW. Dia kata faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ishtakaita, wahai Muhammad, kau sakit ke? Lalu kata Nabi SAW, na'am, ya aku tengah sakit. Lalu malaikat Jibril pun baca, Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku menjampi kamu. Min kulli syai'in yu'zik, daripada segala sesuatu yang menyakiti kamu. Min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin, daripada segala keburukan. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan manusia atau mata yang dengki. Allahu yashfik, Allah akan menyembuhkan kamu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku menjampi kamu. Jadi semua hadis ni menunjukkan bahawa menjampi itu dibenarkan. Jadi kenapa dalam hadis ni dikaitkan dengan menjampi dengan seolah-olah orang yang menjampi itu tak bertawakal? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan. Diterangkan beza orang yang menjampi dengan yang meminta dijampi. Sebab sebagian ulama berpendapat bahawa hadis ni merujuk kepada orang yang minta dijampi sahaja. Orang yang menjampi tak ada masalah. Jadi Ibn Qayyim kata, beza antara orang yang menjampi dengan orang yang meminta dijampi ialah orang yang meminta dijampi, dia mengemis kepada selain Allah dalam hatinya. Sedangkan orang yang menjampi adalah orang yang bagus. Sebab tu saya kata, kebiasaan orang bila dia dah biasa minta orang ni jampi dia, dia akan sentiasa terikat dengan orang tersebut. Sikit-sikit jumpa orang tersebut. Sedangkan jampi benda simple. Surah Al-Fatihah pun boleh digunakan untuk menjampi semua orang. Orang Islam semua hafal surah Al-Fatihah. Jadi kita mampu. Dia sebolehnya kita satu perkara, kalau kita mampu buat sendiri, kita buat sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Jadi para ulama membincangkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jika seseorang meminta mahu menjampi, adakah kesempurnaan tawakal yang disebut dalam hadis tadi akan hilang? Jadi ada orang kata, macam mana pula kalau kami tak minta dijampi, tapi contoh kita sakit, kita tak minta dijampi pun, tapi ada orang datang kat kita, dia jampi kita. Jadi
kita adakah hilang fadilat 70,000 syurga, masuk syurga tanpa hisab daripada diri kita? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fadilat itu tidak hilang. Ini kerana Nabi SAW tidak menghalang pun Aisyah daripada menjampi Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW adalah insan yang paling sempurna tawakalnya kepada Allah. Jadi Syekh Utsaimin kata, ini kerana hadis tersebut berbunyi jangan meminta dijampi. Nabi SAW tak minta dijampi pun sebab orang yang nak jampi dia. Aisyah nak jampi dia. Jadi itu berkaitan dengan jampi. Jadi jampi yang dibenarkan macam kita sebut tadi, jadi jampi-jampi yang syirik adalah tidak dibenarkan. Jadi para ulama berbahas tentang hadis ni. Ada sebahagian ulama menyatakan bahawa hadis ini yang katakan 70,000 orang tu masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang tak menjampi dan tidak diminta dijampi, merujuk kepada orang yang meninggalkan jampi-jampi jahiliyah. Sebab dia kata kalau kita kata kalau orang yang menjampi atau minta dijampi tu tak dapat masuk syurga, jadi macam mana dengan hadis-hadis tadi yang galakkan kita menjampi? Bila dah digalakkan menjampi, takkanlah kita nak halang orang minta pula dijampi. Jadi macam ada konflik pula. Jadi mereka kata, jadi yang lebih tepat bahawa hadis ni merujuk kepada orang yang meninggalkan jampi-jampi yang syirik. Terutama orang yang memang membesar dengan perkara tersebut. Dalam masyarakat dia memang popular dengan amalan-amalan tersebut, jadi dia tinggalkan. Dan dia beramal dengan jampi-jampi yang disyariatkan. Okey, itu jampi. Dalam hadis tadi sebut juga orang yang tidak percaya kepada tatayur. Tatayur ni maksudnya dia macam tilik nasib atau tilik nasib ataupun percaya pada sial. Para ulama menerangkan tatayur ni apa? Dia kata masyarakat Arab terkenal dengan kepercayaan kepada sial. Sampai jika seseorang tu nak buat sesuatu, kemudian dia lihat ada burung terbang di kiri atau kanan mereka, maka mereka akan buat penafsiran yang macam-macam. Jadi contoh kalau dia anggap, oh kalau burung terbang kiri mereka tu sial, jangan teruskan apa yang mereka nak lakukan. Kalau burung tu terbang ke kanan, okey, petanda bagus, teruskan. Jadi kepercayaan macam ni dilarang oleh syarak. Jadi sama jugalah kepercayaan dalam masyarakat kita kadang-kadang bila keluar rumah biawak melintas, itu petanda tak baik. Itu kepercayaan yang tidak ada kaitan dengan Islam. Kata ulama lagi, sebahagian mereka juga apabila mendengar bunyi sesuatu, maka mereka percaya ia akan membawa kepada sial. Begitu juga sebahagian orang percaya sial jika bernikah pada bulan Syawal. Kepercayaan pada sial ni banyak. Dalam masyarakat kita bulan Syawal tak adalah dianggap sial saat bulan kita raya. Tapi masyarakat kita bulan Safar. Sebahagian orang masih percaya tentang sial dalam bulan Safar. Sebab tu dulu-dulu ada amalan mandi Safar yang dah diharamkan. Sebab dia kepercayaan, dia akar umbi dia kepercayaan kepada sial. Walaupun ada orang cuba nak menghidupkan balik dengan alasan dia kata macam-macam, tapi asal dia adalah kepercayaan tu kepercayaan pada sial. Sebab dia percaya bulan Safar ada sial lah. Sebab tu ada amalan mandi Safar. Tak kira lah dia nak buat dengan baca Quran ke apa ke, tapi kenapa dia buat benda tu? Sebab kepercayaan bulan tu ada kesialan. Itu asal dia. Kita tak boleh percaya benda tersebut. Cuma percaya pada benda-benda sial ni kadang-kadang susah nak buang daripada otak kita. Contohlah saya ada pengalaman lah. Saya waktu sebelum kahwin dulu nak pergi rumah bakal mertua saya, sekar mertua saya. Waktu dalam perjalanan tu aksiden berderet-deret. Waktu tu memang dah terdetik hati kita, apa benda ya Allah nak tunjuk sebenarnya ni. Tapi kita fikir tak boleh percaya benda-benda sial. Sebab bukan sekadar aksiden, memang ada jenazah kat lorong tepi tu. Kat lorong ketiga tu ada jenazah yang dalam plastik hitam. Maksud ada mati lah. Kalau masyarakat kita kata tak payah pergi meminang ke apa, tu petanda tak baik kan. Tapi bila kita fikir balik, Allah nak uji kita ni. Kalau kita tangguhkan perjalanan kita sebab nampak benda ni, maksudnya dalam hati kita masih ada benda ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW sebut, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, at-tiyarah syirkun, syirkun.
Kepercayaan pada sial ni syirik. 3 kali Nabi SAW ulang. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata, wa ma minna, tidak ada seorang pun daripada kita terlepas daripada benda ni. Maksudnya kita tak dapat buang benda tu 100% daripada otak kita. Especially kalau kepercayaan tu dah berakar umbi dalam masyarakat kita. Orang selalu sebut, mak ayah kita, tok nenek moyang kita selalu sebut macam tu. Jadi walaupun kita tak percaya, tapi bila berlaku benda tu kita akan rasa macam tak sedap hati. Jadi waktu tu bila benda tu berlaku di luar kawalan kita, bukan sebab kita percaya pada sial tersebut, tidaklah kita berdosa. Cuma kata Abdullah bin Mas'ud, walakinnallah yuzhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan perasaan kita percaya pada sial ni dengan tawakal. Jadi macam mana nak hilangkan perasaan ni? Kena banyak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi kalau ada lintasan-lintasan perasaan tu, semoga Allah ampuni kita, sebab memang susah nak buang. Kita terfikir perkara-perkara ini syarat buruk ke. Contoh apa lagi masyarakat kita? Kalau ni pinggan pecah, kan tengah pegang nak ambil air apa, tiba-tiba cawan pecah, macam ada benda tak baik berlaku kan. Tu termasuk dalam perkara ni. Jadi kadang-kadang kita tengah ada masalah apa, atau tengah tunggu orang ke. Contoh ada orang perempuan tengah tunggu lelaki meminang dia, tiba-tiba tengah dia nak preparekan makanan, pum, pinggan pecah. Mungkin akan terfikir dalam otak dia, aku rasa macam tak patut teruskan pertunangan ni, macam itulah. Jadi sekadar terfikir tu tidaklah berdosa, sebab benda tu kepercayaan yang berakar umbi. Tetapi kalau kita batalkan perancangan kita sebab benda tu, itu menunjukkan kita memang percaya perkara tersebut, jadi dia haram dan berdosa, termasuk syirik. Sebab tu zaman dulu masyarakat kita dia tak nak buat perkahwinan dalam bulan Safar. Bulan Safar dia tak nak berkahwin. Macam zaman jahiliah di zaman Nabi SAW, zaman Nabi dulu, Arab jahiliah dia percaya bulan Syawal tu bulan kesialan. Jadi masyarakat kita tak ada. Tapi masyarakat kita bulan Safar. Dia alhamdulillah dengan dakwah dan semisalnya, Allah bagi hidayah masyarakat kita, sedikit demi sedikit kita tinggalkan perkara tersebut. Kita masuk yang seterusnya, yang saya sebut tadi, bahawa dalam hadis ni, dalam riwayat yang lain disebutkan wala yaktawun, tidak berubat dengan besi panas. Tidak berubat dengan besi panas. Berubat dengan al-kai ni, dia perubatan dengan besi panas, dia adalah cara perubatan yang menggunakan besi yang dibakar, yang diletakkan pada kawasan yang sakit. Sebahagian ulama mereka kiaskan pada zaman sekarang dengan perubatan menggunakan laser. Perubatan menggunakan laser. Tapi ada yang tak setuju, kata tak sama laser dengan besi panas yang dibakar tu. Jadi dalam riwayat lain menunjukkan bahawa perubatan orang yang masuk syurga tanpa hisap ni juga ialah orang yang meninggalkan berubat dengan besi panas. Jadi isu besi panas ni sama juga macam isu jampi. Sebab ada hadis yang membenarkan. Hadis-hadis yang berkaitan berubat dengan besi panas ni, ini terakhirlah kita bincang malam ni. Pertama kita lihat hadis yang melarang penggunaan berubat dengan besi panas. Nabi SAW sebut, maksudnya perubatan asyifa'u fi salasah, pengubatan ataupun penawar itu ada pada 3, iaitu berbekam, minum madu dan kai. Kai itu perubatan dengan besi panas tersebut. Jadi Nabi SAW beritahu ada 3 cara berubat. Jadi para ulama hurai ini, Nabi bercakap dalam konteks masyarakat dia lah. Zaman sekarang ada banyak lagi cara perubatan kan. Tetapi Nabi lepas sebut perkara ini, Nabi SAW sebut, adapun aku melarang umatku daripada berubat dengan besi panas, dengan cara menggunakan besi panas. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kalau baca hadis ni je, maka kita rasa terlaranglah berubat dengan besi panas tu. Maksudnya kalau ada bahagian luka tu, biasa dia akan tempel dengan besi panas. Bicara perubatan zaman silam. Hadis yang kedua pula menunjuk Nabi tak larang, tapi Nabi kata Nabi tak suka. Nabi SAW sebut dalam hadis yang kedua ni, jika ada kebaikan dalam perubatan ataupun penawar, maka ia akan ada pada berbekam, minum madu dan perubatan dengan cara besi panas. Akan tetapi aku tak suka kai ni.
wa ma uhibbu an aktawi. Aku tak suka untuk aku berubat dengan besi panas. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang pertama larang. Hadis yang kedua Nabi tak larang, tapi cuma Nabi kata aku tak suka. Hadis yang ketiga pula menunjukkan boleh. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pernah terkena panah. Dia cederalah dalam perang. Lalu Nabi SAW membedah dia. Nabi SAW rawat bahagian yang luka tu dengan menggunakan peralatan daripada besi yang panas juga. Kemudian makin teruk, makin bengkak pula cedera dia tu, makin teruk, maka dibedah lagi sekali. Maksud Nabi SAW pernah guna besi panas dalam rawatan. Jadi macam ada bercanggah. Satu Nabi larang, satu Nabi tak suka, tiba-tiba Nabi buat. Dan hadis yang lain, Nabi SAW pernah menghantar seorang tabib atau doktor kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah urat dia. Maksudnya memotong urat atau melakukan pembedahan. Kemudian dia melakukan kai besi panas tu kat tempat yang cedera tadi kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi seolah-olah ada konflik antara hadis-hadis ni. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata kesimpulannya hadis-hadis berkaitan merawat dengan besi panas ni ada 4 jenis hadis lah. Pertama yang menunjukkan ia boleh dilakukan. Kedua yang menunjukkan lebih disukai untuk tak lakukannya. Yang ketiga pujian kepada orang yang meninggalkan rawatan ni, macam hadis apa tu, hadis 70,000 masuk syurga tanpa hisab tu lah. Yang keempat larangan daripada melakukannya. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, tidak ada konflik atau percanggahan antara hadis-hadis ini. Kata beliau, hadis yang menunjukkan ia diamalkan, yang Nabi SAW hantar doktor, yang Nabi SAW sendiri pernah gunakan besi panas untuk rawat Sa'ad bin Mu'az, menunjukkan penggunaan besi panas dalam perawatan dibenarkan. Manakala hadis yang menunjukkan Nabi SAW tak suka rawatan dengan menggunakan besi panas, ia tidaklah membuktikan bahawa ia terlarang, sebab Nabi SAW sekadar kata Nabi tak suka. Manakala hadis yang memuji orang yang meninggalkan rawatan itu menunjukkan untuk meninggalkan rawatan menggunakan besi panas itu lebih utama. Al-Imam An-Nawawi pula menghuraikan, Rasulullah SAW sebut aku tak suka menggunakan besi panas ketika rawatan, ia adalah isyarat untuk menjadikan ia sebagai cara rawatan yang terakhir. Maksudnya bila terpaksa baru guna. Kata Imam An-Nawawi, kerana apabila menggunakan besi panas dalam rawatan, ia akan menimbulkan rasa sakit yang sangat. Kadang-kadang sakit yang dihadapi tu lagi ringan daripada sakit yang timbul bila guna besi panas tersebut. Jadi kalau kita lihat huraian Imam An-Nawawi ini menunjukkan bahawa Nabi larang atau Nabi tak suka rawatan guna besi panas tu bukan sebab benda tu terlarang sebenarnya, tapi kerana kesan dia yang mana sakit sangat bila guna perkara tersebut. Jadi kalau ada alternatif lain, ada cara rawatan lain yang tak berbahaya, tak menyakitkan, gunalah rawatan tersebut. Jadi bila kita baca huraian ulama ni, maka kita nampak Nabi SAW bercakap dalam aspek macam minta kita cari alternatif yang tak bahayakan diri dulu. Kalau kita jumpa doktor sekalipun, misalnya ada penyakit orang tua misalnya, contoh dia ada batu karang. Mak saya ada batu karang, pergi HKL setiap berapa bulan appointment. Bila ada satu buah pinggang tu memang rosak, dah tak pakai. Ada satu buah pinggang tu ada batu karang kat situ. Jadi doktor kata ada batu kat sini. Jadi doktor akan cakap kat kita, doktor yang pernah cakap, dia kata, awak nak buat macam mana? Nak biarkan je ke? Maksudnya biar just makan obat, jaga makanan, minum air banyak, ataupun lakukan pembedahan. Jadi saya pun tanya doktor, maksudnya ada tak risiko apa-apa kat mak saya? Dan probability kebarangkalian untuk sembuh tu besar tak kalau buat pembedahan? Doktor pun kata, kalau tak nak bedah tak ada masalah apa-apa, sebab masih function buah pinggang tersebut, dan batu tu pun taklah besar sangat. Cuma dia kata kalau lakukan pembedahan, boleh jadi sembuh, boleh jadi tak.
Cuma mak ni dah berumur, jadi takut ada risiko yang lain. Orang tua kan bila kita buat pembedahan dan semisalnya badan dia lemah, takut timbul masalah lain. Jadi saya nampak macam ada persamaan dengan konteks Nabi SAW bila Nabi SAW larang penggunaan besi panas tu, kerana ditakuti bahawa kalaulah tidak ada alternatif lain, kalaulah ada alternatif lain dan tak diperlukan untuk besi panas tu, jangan. Sebab dia menyakitkan dan ditakuti akan timbulkan benda lain, masalah lain pula kepada orang yang sakit. Jadi itu pendapat ulama' tentang perubatan dengan besi panas. Maka kita simpulkanlah hadis ni pada malam ni. Dia pokok kepada isunya sebenarnya ialah pada hujung hadis tersebut. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi boleh jadi disebutkan contoh-contoh jampi ini. Kalaulah nak difahami bahawa jampi yang disebutkanlah hadis ni termasuk juga jampi yang patuh syariah, maka dia merujuk kebiasaan manusia. Bila dia dah start dijampi oleh orang lain, kebergantungan dia pada orang tersebut akan lebih besar dan mengurangkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebahagian ulama memahami hadis ini bahawa apa yang disebutkan itu hanyalah sekadar contoh. Maksudnya mungkin ada orang dia pergi merawat, tak ada masalah, dan hatinya masih lagi bergantung pada Allah, tawakal pada Allah, maka tak ada masalah. Jadi bukanlah hadis ni bermaksud kita tinggalkan rawatan dan semisalnya. Yang penting ialah kebergantungan kita kepada Allah dan kita tahu bahawa Allah yang menyembuhkan kita. Bila tawakal kita kepada Allah tinggi, maka kita tidak akan buat perkara-perkara syirik. Kita dah jumpa doktor, tak sembuh. Dah jumpa ustaz, minta dijampi, tak sembuh. Kita tak akan pergi kepada alternatif yang mensyirikkan Allah. Sebab tawakal kita pada Allah. Sebab kita tahu kita dah usaha. Dah jaga makanan, dah jumpa doktor, perubatan tradisional, moden, semua kita usaha, tapi tak sembuh. Tak apalah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan aku pada Allah. Tapi aku takkan buat benda syirik. Takkan jumpa bomoh siam. Takkan pi puja kat kubur dan semisalnya. Kita dah usaha, dah ikhtiar kita, kita pastikan ikhtiar kita patuh syariah dan tak merosakkan tauhid kita. Jadi nampaknya malam ni satu hadis je lah yang kita baca. Jadi insya-Allah jika diizinkan Allah pada bulan hadapan kita akan baca 2 hadis yang seterusnya. InsyaAllah 2 hadis tu pendek. Hadis ni panjang, jadi saya nak huraikan ringkas, rasa macam tak wajarlah, takut ada kekeliruan kalau kita tak huraikan dengan panjang lebar. Wallahu alam. Jadi sebelum kita tamatkan sesi malam ni, ada sebarang persoalan? Okay, jika tak ada soalan, kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.